Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk pembentangan kami, yaitu sumbangan wanita dalam bidang tafsir. Kumpulan 2 terdiri daripada 5 orang ahli, yaitu Nurul Fatim Atika binti Maharudin, Siti Aisyah binti Syatu, Izzatul Azwa binti Effendi, Muhammad Badiuzaman bin Junaidi, dan yang terakhir Nurul Adina binti Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Azwa binti Effendi yang bernomor matriks BA 2011074. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Yang pertama, ilmu pentafsiran Al-Quran penting dipelajari dan difahami kerana ianya merupakan cabang utama ilmu dalam Islam. Yang kedua, walaupun ilmu pentafsiran terlihat berkembang konsisten, tetapi ada kelemahannya, iaitu kurang dari segi pendedahan terhadap tokoh-tokoh wanita. Yang ketiga, tokoh-tokoh ahli tafsir ialah dalam kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama' salaf as-saleh serta ulama'-ulama' semasa. Yang keempat, terdapat juga tokoh tafsir wanita yang memberi sumbangan dalam aspek kehidupan manusia. Antaranya ialah sumbangan daripada kalangan ummahat al-mu'minin, ialah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu dari sudut intelektual, iaitu periwayatan hadis dan pentafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir, penglibatan wanita dalam aktiviti keilmuan ini tercetus hasil daripada kesungguhan para sahabat dan sahabiat yang sentiasa mendampingi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Badiuzaman bin Junaidi. Saya akan teruskan pembentangan ini kepada biodata dan juga sumbangan Dr. Aisyah selaku tokoh wanita dalam bidang tafsir. Kita bermula kepada biodata beliau, di mana nama sebenar beliau ialah Aisyah binti Syekh Abdul Rahman, ataupun lebih akrab dipanggil sebagai Bintu Syati. Beliau lahir pada 6 November pada tahun 1913 Masihi di sebuah bandar yang dikenal sebagai Damyat di Mesir. Beliau juga merupakan seorang tokoh wanita yang begitu pemikir, peneliti, cendekiawan, guru besar, dan juga merupakan seorang penulis yang terkenal dan juga terbesar di negeri Mesir tersebut. Beliau juga merupakan seorang wanita yang pertama yang menjadi pensyarah di sebuah universiti terkenal di Mesir, yaitu Universiti Al-Azhar. Beliau juga lahir dalam kalangan keluarga yang berilmu ataupun ilmuwan, yang mana ayah beliau juga merupakan seorang guru di sebuah ma'had di Mesir, dan juga datuknya merupakan seorang ulama besar di Mesir pada ketika itu. Dr. Aisyah ataupun Bintu Syatu, beliau memulakan persekolahan pada usia 5 tahun, dan pada ketika cuti sekolah beliau mengambil masa ataupun mengambil peluang untuk menghafal Al-Quran di sebuah tempat yang dikenali sebagai Syubrakum. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran lagi ke peringkat yang lebih tinggi, sehingga kan beliau mendapat tauliah kelayakan guru pada tahun 1929 Masihi, dan sekaligus beliau merupakan kedudukan yang pertama di Mesir pada ketika itu. Seterusnya beliau mendalami lagi dalam pelbagai bidang-bidang kajian dalam pembelajaran beliau, seperti mendalami kajian adab sastra dan juga bahasa Arab Al-Quran bagi menceruburi bidang tafsir, dan sehingga kan beliau telah menjadi salah seorang tokoh wanita yang begitu mahir khususnya dalam bidang tafsir ini. Seterusnya kita beralih pula kepada sumbangan beliau, yaitu sumbangan Dr. Aisyah sendiri kepada selaku tokoh wanita dalam bidang tafsir, di mana beliau berjaya menghasilkan beberapa karya penulisan ataupun menghasilkan beberapa kitab daripada penulisan beliau sendiri. Antaranya ialah beliau telah berjaya menghasilkan kitab ataupun manhaj penulisan yang terkenal, yaitu Al-Tafsir
Al-Bayani lil Quran, di mana dalam penghasilan ini beliau telah menggabungkan dua kajian, yaitu kajian Arab dan juga kajian Al-Quran. Alright, kitab tafsir yang beliau hasilkan ini adalah memfokuskan kepada surah-surah pendek dan juga surah sederhana panjang sahaja, yaitu bermaksud bahwa kitab yang dihasilkan ini, yaitu tafsir Al-Bayani ini, bukanlah satu kitab tafsir yang lengkap. Dalam penghasilan kitab ini juga beliau menggunakan gaya penulisan menggunakan dua metode yang utama, yaitu Al-Ishraqi dan juga Al-Aqli. Okey. Al-Ishraqi ini adalah yang berunsurkan kepada hati, yang mana metode ini adalah didikan daripada ayah beliau sendiri, dan metode yang kedua adalah metode Al-Aqli, yaitu kesan daripada didikan guru ataupun merangkap suami, yaitu daripada Ustaz Amin Al-Khuli, yang juga merupakan seorang tokoh di Mesir. Oleh itu, kedua-dua metode penulisan yang beliau peroleh ini banyak memberikan kelebihan dan juga manfaat kepada beliau sendiri, khususnya dalam membantu menghasilkan sebuah penulisan karya, sehinggalah terhasilnya kitab tafsir Al-Bayani tersebut, yang sehingga mana ianya masih menjadi rujukan para tafsir pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adlina binti Abdullah akan meneruskan pembentangan ini, yaitu sumbangan Dr. Aisyah dari segi karya penulisan. Karya penulisan Dr. Aisyah adalah sekitar 40 buah buku yang merangkumi penulisan berbentuk fiksyen dan bukan fiksyen. Antara karyanya adalah Maqal fi Al-Insan, Al-Quran wa Al-Tafsir Al-Asri, Al-Quran wa Qadaya Al-Insan, Al-Ijaz Al-Bayan wa Masail Ibni Al-Azraq, dan Tafsir Al-Bayani li Al-Quran wa Al-Karim. Selain itu, penulisan yang berbentuk kajian mengenai Abu Al-Ala Al-Ma'ri, Al-Khansa, Qira'ah Jadidah fi Risalah Al-Ghufran, Lughatuna wal Hayan, Al-Ijaz Al-Bayaniyah, Tarajim Baits Al-Nubuwah radhiyallahu anhu, juga karya berkaitan isu-isu manusia dan riwayat hidup isteri-isteri Nabi Muhammad, serta biografi berkenaan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga karya penulisan yang meliputi pelbagai bidang seperti Fi Al-Imtihan, Sir Syati, Birul Bik Bainal Fan wa Al-Hayah, Ashiqat Al-Lail, dan Arus Al-Badiyah. Dr. Aisyah juga telah mendapat beberapa penghargaan dan telah dinobatkan sebagai pakar ilmu adab oleh beberapa institusi dan juga daripada pemerintah Mesir. Beliau juga telah mendapat beberapa penghargaan kerana menjadi satu-satunya wanita yang menganggotai Pertubuhan Islam Antarabangsa dan telah diberi penghargaan oleh Raja Maghribi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatin Atika binti Maharodin. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan, yaitu biodata dan juga sumbangan Zainab Al-Ghazali dalam bidang tafsir. Baiklah, nama sebenar beliau adalah Zainab Muhammad Al-Ghazali Al-Jubaili. Kemudian beliau dilahirkan pada 2 Januari 1917 Masihi, yang mana beliau dilahirkan di perkampungan Al-Buhairah. Kemudian, beliau juga mempunyai keturunan daripada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu di sebelah bapa beliau. Beliau juga mempunyai keturunan daripada sebelah ibu beliau, yang mana Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapa Zainab Al-Ghazali merupakan seorang ulama daripada Al-Azhar. Bukan itu sahaja, Zainab Al-Ghazali juga lahir dalam kalangan keluarga yang sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ciri-ciri yang ada pada sifat beliau adalah
Beliau adalah seorang yang begitu berani dan juga hebat dalam melakukan sesuatu perkara. Mengapa beliau dicirikan sebagai seorang yang berani? Kerana Bapa Zainab Al-Ghazali telah mendidik beliau sejak kecil lagi untuk menjadi seorang yang berani walaupun beliau adalah seorang wanita. Kemudian, pada tahun 1923, Zainab Al-Ghazali mula melibatkan diri dalam Persatuan Wanita Islam. Namun, beliau memutuskan untuk meninggalkan pertubuhan tersebut. Kemudian, beliau pula mula mengasaskan pertubuhan yang baru. Setelah itu, pada tahun 1948 pula, Zainab Al-Ghazali mula menjalankan kerjasama dengan Hasan Al-Banna yang mana beliau memimpin persatuan tersebut. Setelah itu, pada tahun 2005, beliau meninggal dunia. Kemudian, kita beralih pula di bahagian sumbangan yang mana sumbangan beliau dari segi karya penulisan. Beliau menghasilkan karyanya melalui sebuah kitab tafsir. Ia bertajuk Nazarat fi Kitabillah. Kisah daripada kitab tafsir ini adalah ketika Zainab Al-Ghazali mula dimasukkan ke dalam penjara. Setelah keluar daripada penjara, beliau mula menyambung kitab tafsir tersebut sehinggalah beliau menyiapkannya dengan sempurna. Kitab tafsir Nazarat fi Kitabillah ini mempunyai 2 jilid yang mana kandungan pada jilid pertama adalah tafsir daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah Ibrahim. Kemudian di jilid yang kedua pula, jilid ini diterbitkan pada tahun 2011. Jilid kedua ini dikeluarkan setelah 4 tahun berlalu wafatnya Zainab Al-Ghazali. Antara beberapa dorongan yang membuatkan beliau menyiapkan kitab tafsir ini adalah berdasarkan daripada pengalaman yang beliau hadapi, kemudian tanggung jawabnya dalam amanah dakwah, kemudian rasa kasih dan cintanya terhadap kitab suci Al-Quran. Kitab Nazarat fi Kitabillah ini dapat menaikkan martabat agama Islam dan juga membela nasib serta hak-hak wanita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Syatu. Seterusnya saya akan menjelaskan sumbangan Zainab Al-Ghazali iaitu dari segi sosial, pendidikan dan juga agama. Dari segi sosial pendidikan, pada masa itu di Mesir, pendidikan adalah sangat terpengaruh dan juga pada masa itu ada berlaku pengasingan dari segi pendidikan, iaitu yang mana sekolah pemerintah hanya mementingkan pengetahuan umum dan sekolah-sekolah agama hanya mementingkan pengetahuan agama, tidak pengetahuan umum seluruhnya. Dan pada masa itu Zainab telah mengambil langkah untuk membina masyarakat itu dari segi pendidikan, yang mana beliau telah menubuhkan sekolah formal, informal dan juga non-formal. Beliau juga mempengaruhi pemerintah untuk memasukkan pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum yang tidak hanya mementingkan pengetahuan umum dan juga tidak mementingkan hanya agama saja, tapi secara keseluruhannya. Dan juga sumbangan Zainab Al-Ghazali dari segi sosial pendidikan, beliau telah membuat tinjauan berkaitan dengan program pendidikan khusus bagi wanita dan juga lelaki itu diasingkan mengikut peringkat. Sumbangan beliau juga dari segi sosial pendidikan, beliau telah menubuhkan lagi sekolah untuk bagi mereka yang buta huruf dan sekolah waktu siang untuk menghafal ayat suci Al-Quran dan juga membina lembaga pendidikan untuk anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang tidak dihantar ke sekolah. Dari segi agama pula, Zainab Al-Ghazali telah menubuhkan satu organisasi untuk menghalang pengaruh barat mempengaruhi pemikiran masyarakat Islam pada abad ke-20. Kerana pada masa itu imperialisme barat telah memasuki negara Islam dan mempengaruhi mereka mengikut budaya mereka dan juga ilmu pengetahuan mereka. Zainab telah menyarankan kepada masyarakat Islam agar tidak terpengaruh dan seiring dengan perubahan peradaban serta ilmu dan teknologi itu tidak meninggalkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Pada masa itu Zainab Al-Ghazali menghadapi pelbagai cabaran yang mana terdapat pelbagai fahaman pada masa itu dan juga ada sesetengah masyarakat Islam yang
tidak sedar tentang kepentingan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Maka Zainab Al-Ghazali telah menerbitkan satu majalah iaitu Sayyibah Muslimah untuk menyebarkan dakwah-dakwah dan juga kepentingan syariat Islam dalam kehidupan seharian dan merupakan ajaran yang benar dan sahih. Beliau juga memberi sumbangan dari segi agama iaitu mengikuti satu persatuan dan menyusun kelas-kelas pelajaran di masjid-masjid di seluruh Mesir pada masa itu. Dan juga beliau telah menubuhkan satu pusat dakwah untuk melahirkan para pendakwah wanita. Tetapi sebelum mereka dilayakkan untuk berdakwah di masjid-masjid, mereka akan ada satu tempoh khas mempelajari segala ajaran Islam dari segi fiqh sirah, hadis, bidang tafsir dan keseluruhannya. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, penglibatan wanita di dalam bidang ilmu tafsir tidak dapat dinafikan lagi kerana wujudnya peranan serta sumbangan golongan wanita dalam bidang tafsir sejak dari awal kurun perkembangan Islam. Selain itu, tokoh tafsir wanita pertama adalah di kalangan para ummahat al-mu'minin iaitu Sayyidatina Aisyah. Golongan wanita dalam kalangan sahabiat dan tabi'in memainkan peranan penting dalam membina pembangunan ummah melalui sumbangan mereka iaitu dalam bidang tafsir. Akhir sekali, sumbangan daripada dua tokoh yang hebat iaitu Dr. Aisyah Abdul Rahman dan Zainab Al-Ghazali telah membuktikan bahawa golongan wanita juga turut menyumbang dalam ilmu tafsir hasil daripada penulisan kitab yang dilakukan oleh mereka. Sekian itu sahaja dari grup kami. Terima kasih.